Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Istiqamah dalam perjuangan, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqamah kita, orang-orang awam pun istiqamah mendatar. Istiqamah orang-orang saleh lah istiqamah yang naik tinggi. Kalau orang-orang jahat punya istiqamah menjunang. Nari buat maksiat, besok lebih besar maksiat. Makin turun, na'udzubillah min dzalik. Yang kita takut sekali yang begitu ya. Istiqamah yang mendatar tu istiqamah orang-orang biasa kita. Dah paksa daripada nafsul amarah naik pada nafsul mutmainnah, jadilah dia tak tinggal sembahyang witir, jadilah dia tak tinggal sembahyang puasa sunat 3 hari sebulan, jadilah dia tidak tinggal zikir-zikir lepas sembahyang, qabliyah, ba'diyah, semua tu. Tenang, itu nafsu tenang. Kalau dia tertinggal, bahkan dia keluar kesah. Kalau sekali-sekali tersempat dengan maksiat, dia punya benci, dia punya nak ngelak. Terbuat dengan maksiat, dia punya rasa menyesal. Allah berbeza dahulunya. Kalau dapat peluang maksiat, rasa syukur, rasa gembira. Bukan syukur lah, orang gini tak kenal perkataan syukur dia. Dia rasa gembira, dia rasa seronok, dia rasa puas hati. Tapi sudah sampai peringkat yang begini, bahkan dia rasa susah hati kalau dia kembali pada maksiat. Dia takut kalau dia jatuh. Sebab dia tahu susah payah dia nak sampai pada peringkat ini. Macam-macam ujian, macam-macam lawan akan hawa nafsunya. Sekarang Allah Ta'ala dah beritahu. Dan dia tahu itu bukan, kalau dia rasa itu daripada usaha dia sendiri, itu ujub, belum mutmainnah juga. Kalau dia rasa bahawa Allah yang beri dia, Allah yang selamatkan dia, Allah yang letakkan dia, Allah yang bantu dia, Allah yang pilih dia, Allah yang mengasingkan dia daripada kejahatan lama dia, maka kalau dia dah peringkat gini, dia akan mula dia punya graf dia tu mendatar. Maksiat sudah tidak ada lagi, tetapi dia punya amalan dah mula stable ya. Stable di peringkat tingkat atas. Duhanya cukup, maintain 8 rakaat setiap hari. Baca Quran berapa muka surat setiap hari, umpamanya begitu. Itu istiqamah. Ketika inilah dia sudah dikiranya orang kalau dalam ujian level tinggi, disediakan Allah Ta'ala untuk menduduki peperiksaan lebih tinggi lagi. Di bawah ini tak ada peperiksaan tinggi. Ada periksa juga tak begitu susah sangat. Dan lepas ini dah ready untuk naik lebih tinggi lagi. Seperti apa? SPM lah kononnya ya. Lepas SPM tu kan dah boleh tahan juga kan maknanya. Ini lepas SPM dah ready untuk diploma, degree, masters, PhD dan seterusnya. Pada ketika nafsul mutmainnah inilah, ketika dia dah mula jinak-jinak ibadat, dia dah mula seronok ibadat, ketika inilah Allah akan uji dia dengan berbagai-bagai ujian untuk naikkan dia kepada nafsul radiyah. Yang kita nak bincang pada malam inilah nafsul radiyah. Macam mana boleh sampai nafsul radiyah, yang nafsu yang redha kepada Allah. Peringkat lebih tinggi lagi nafsul mardiyah, insya-Allah kita bincang lain waktu. Nak sampai nafsul radiyah ini ketika ini tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam kitab Imam Haddad Sabilal Indikar sebut Sabilal Adab Suluk Al-Murid, disebut pada ketika ini akan diuji oleh Allah Ta'ala daripada setiap jurusan, senantiasa jatuh bangun, jatuh lagi, ditimpa tangga, jatuh lagi, bertimpa-timpa lagi. Begitu dalam peringkat begini ya. Sampai kadang-kadang lemas, kadang-kadang sampai sempit, kadang-kadang sampai semput. Kadang-kadang sempit, kadang-kadang semput, kadang-kadang nak bikin apa tak sempat. Allah, macam-macam dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai payah. Kadang-kadang dia tengok orang yang tak macam aku kok tak susah begini. Kok orang aku kok macam-macam dia susah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji dia, nak tengok dia boleh sabar, dia tak boleh sabar. Sampai satu peringkat kiranya dia lulus, ketika ni dia dipintal, dia dipulas, dia diperah, dia dibanting, dia dibelit oleh Allah Ta'ala. Menggeliat tuan-tuan sekalian. Kalau kita kena tak tahu boleh tahan ke tak boleh tahan ya. Kita boleh tahan, tak boleh tahan. Namun dia kena pegang satu, walau macam mana aku tengah dalam apa sekalipun ya Allah, asal aku dalam nazrahmu, asal aku dipandang olehmu, asal aku dipelihara olehmu ya Allah. Sakit ya Allah, pedih ya Allah. Nanti dia rasa adakah ini agak mungkin merupakan, sebab orang-orang ini senantiasa dia tak rasa aku sudah sampai tau. Aku sedang ditingkatkan daripada nafsul mutmainnah kepada nafsul radiyah. Dia senantiasa, orang-orang begini akan senantiasa rasa dia nafsul amarah sampai bila-bila. Dia tak ada rasa dia sudah, anak sekarang sedang diuji untuk meningkatkan naik. Tak ada, itu ujub namanya ya. Dia rasa bahawasanya dia masih peringkat yang bawah, peringkat yang kotor. Maka dalam ketika gini dia takut.
Jangan-jangan ini pasal dosa aku. Dia tobat, dia istighfar. Tapi nanti Allah Ta'ala kasih dia satu tanda bahawasanya ini bukan kerana itu. Bukan kerana kerendahannya. Kerana lain. Sebab apa? Kadang-kadang, adakah aku dah jadi orang yang tak dipandang oleh Allah? Adakah aku jadi orang yang dah disisihkan oleh Allah? Adakah aku dah tergolongan dari orang-orang yang celaka? Sampai kadang-kadang dia takut, dia rasa gitu. Dia selalu rasa dirinya begitu, ya. Dia rasa dirinya gitu. Nanti Allah Ta'ala jadikan satu-satu perkara yang berlaku pada diri, dia rasa masa alhamdulillah, rupanya masih dalam pandang Allah. Takdirnya Allah Ta'ala ketika itu berikan dia sedikit kepayahan yang kecil saja. Tiba-tiba dia doa kabul pula. Yang dah menghadapi masalah besar, tak clear, tak kabul-kabul ketika itu, ya. Oh, ada hal itulah, ada hal inilah, ada sakit itulah, ada sakit inilah, isterinya buat hal lah, duitnya kena tipulah, apa rumahnya rosaklah, keretanya meletuplah, oh macam-macam. Yang besar-besar ini semua tak clear. Tapi tiba-tiba ada satu perkara dia minta Allah Ta'ala terus clear. Alhamdulillah. Itu satu signal daripada Allah Ta'ala bahawasanya dia masih diraih oleh Allah Ta'ala. Dia masih diraih oleh Allah Ta'ala, tenang balik dia. Tenang balik. Allah Ta'ala cara komunikasi dengan hambanya begitu, ya. Dia beri kesusahan, dia nak test. Dia beri kekuasaan, kemudian dilepaskan. Jadi hambanya itu mantap hati, tidak rasa aku ni terjauh daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu membuat dia lagi rida nak diuji oleh Allah Ta'ala. Sampai dia bila nak kena rida itu, sampai dia rasa bahawasanya ujian kepayahan ini manis dan dia suka dengan ujian ini. Dan dia reda, dia dah ready. Dia reda dan ready. Dia reda dan ready untuk apa saja ujian. Terserah engkau ya Allah, terserah engkau ya Allah. Apabila datang ujian lagi, senyum dia gembira, senyum dalam pahit. Ya. Kenapa dia pahit, tetap rasa pahit, tapi tahu dari Allah Ta'ala, dia akan senyum, dia akan gembira. Ya Allah, asal kau reda ya Allah. Dia fasrah kepada Allah Ta'ala, dia reda sereda-redanya. Buat apa? Sampai setiap kali dia kena apa-apa, gembira. Apa taktik Allah pada aku ni, ya? Apa dia kata? Alhamdulillah, apa pula ujian Allah Ta'ala, ya. Kau dulu Allah kau diuji begini, kau sekarang alhamdulillah ujian Allah Ta'ala, ya. Apa pula ujian besok, ya. Kok macam gembira, macam seronok. Sampailah tahap gitu, tuan-tuan sekalian. Sampai di tahap dapat apa pun dia reda, dia senyum, dia gembira di lapang dada. Allah, tinggi orang sampai peringkat gini, ya. Kita tak tahu boleh sampaikan nafsu lawamah kita tu boleh maintain lawamah ke, asyik maintain jatuh daripada lawamah saja, na'udzubillah, ya. Orang peringkat gini semua diuji oleh Allah, makin gembira, makin seronok, makin ready. Itu yang Imam Haddad bilang, orang dalam peringkat gini selalu mereka dalam istilahnya apa tahu? Come what may. Datanglah apa nak datang ya Allah, aku terima ya Allah. Datanglah ya Allah, apa nak datang aku terima ya Allah. Ketika ini betul-betul Allah Ta'ala uji dia macam-macam dia uji, ya. Yang ada macam Habib Husin bin Abu Bakar kat negeri Hadramaut, dia okey-okey, sampai ke Betawi masuk jail. Allah, disambut juga, di jail juga. Sampai Nabi Zakaria sudah sampai peringkat gini, dia gergaji orang. Allah, sampai Nabi Isa sudah dah jadi nabi, dah jadi rasul, dimusuhi orang, dituduh orang macam-macam, nak dibunuh orang, nak disalib orang. Allah selamatkan semuanya. Sampai begitu sekali, ya. Sampai macam-macam diuji oleh Allah Ta'ala, yang makin besar. Dia istiqamahnya sekarangnya istiqamah rida. Up rida. Makin di pressure oleh Allah Ta'ala, ridanya makin up. Di pressure Allah Ta'ala makin up. Ketika ini istiqamahnya dah bukan begini lagi. Macam kita bilang orang nafsul mutmainah, istiqamahnya begini. Hari-hari tak turun duhanya, tak turun rawatibnya. Maksiatnya pun tidak ada, kederhakanya pun tidak ada. Maka istiqamah peringkat nafsul mutmainah begini. Kalau dalam apa daripada amarah nak naik ke mutmainah, mulhamah, itu semua dia masih begini. Kadang turunnya lama, naiknya sikit. Kadang nanti naiknya lama, turun lagi. Sampai dia sudah boleh gradual, sudah maintain gitu. Itu nafsul mutmainah punya. Apabila diuji oleh Allah Ta'ala, sekarang istiqamahnya pula bentuk begini. Senantiasa ujiannya meningkat, maka senantiasa sabar dan redanya pun meningkat. Senantiasa ujiannya meningkat, semakin ibadatnya meningkat. Oh, orang gini, subhanallah, istiqamah dia dan lain pesin pulanya. Istiqamahnya sudah tidak begini, istiqamahnya begini. Ujian makin naik, terima makin naik, reda makin naik, syukur makin naik. Allah, sampailah peringkat dia rasa
Ujian itu manis, ujian itu gembira. Alhamdulillah aku dapat ujian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kau ridha ya Allah, asal kau ridha ya Allah. Begitu mereka sudah sampai begitu ya. Nak sampai makam gini bukannya mudah tuan-tuan sekalian ya. Dalam kitab Bahrul Madi nanti kita akan jumpa ya. Sebab kitab Bahrul Madi itu bagus. Habib Abdullah kalau bilang Bahrul Madi ini macam-macam ada dalam dia. Saya ingat perkataan tu. Kita ziarah rumah dia, kita kuliah dengan dia nak balik, dia bilang Bahrul Madi baca macam-macam ada dalam dia. Betul. Fiqah ni kita sekarang fiqah. Baru belum habis fiqah lagi. Bab sembahyang pun belum masuk. Baru bab taharah lagi. Nanti akan masuk bab sampai bab rohani, bab apa komplit sampai bab kiamat. Bab Nabi dah nampak kita punya highway pun disebut dalam kitab tu, segala hadis-hadisnya semua ya. Bahrul Madi ya. Bahrul Madi. Dalam Bahrul Madi ada sebut orang boleh sampai redha begitu dengan empat jalan, empat sebab. Yang pertama, dia sedar dia hamba Allah tu Tuhan. Ibarat kita selalu cakaplah, orang-orang Melayu kita kalau cakap dengan raja, patik seperti kain, digantung patik tinggi, direndam patik basah, dicampak patik jauh. Dia dengan Allah, ya Allah aku hamba Engkau Tuhan, Kau bikin apa ya Allah. Ini perbuatanmu dan Kau bebas nak bikin apa hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu kau nak lanyak, hamba-Mu kau nak lenyek, hamba-Mu kau nak penyek. Kau punya suka ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Kau nak masukkan dalam neraka pun boleh sebetulnya Allah. Tapi aku tak tertanggung neraka-Mu ya Allah. Dan selagi masih dunia itu masih jauh lebih ringan daripada siksa neraka. Aku terima Engkau Tuhan ya Allah. Engkau bebas ya Allah, buat ya Allah, buat. Bahkan kalau apa yang Tuhan buat dengan dia itu disenyum, Tuhan sedang buat dengan hambanya. Tuhan ada deal dengan hambanya. Tuhan mesti beri aku nikmat senantiasa kah? Tuhan mesti beri nikmat yang aku rasa seronok kah? Aku kena faham bahawasanya Tuhan tu pengasih penyayang. Dia sedang beri aku nikmat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Aku sedang dapat nikmat lah ni. Dia reda aku hamba Allah, Allah Tuhanku. Bikin ya Allah, bikin ya Allah. Yang kedua itu dia sedar, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Iaitu apa? Dia tahu di sebalik kepayahan ini, bukan di sebalik, beserta kepayahan ini ada kenikmatan yang besar. Jadi dia dapat payah saja. Ibarat kalau makan kuih pahit aja dia senyum. Kenapa? Aku tahu dalam itu masih ada intinya tu sangat manis. Dia dah tahu ya. Dia tahu. Jadi tahu kalau Allah buat begini pasti ada ganjaran besar. Pasti ada imbalan besar dinantikan oleh Allah untuk aku. Maka dia tunggu, dia anticipate yang dia tak nampak. Sebab Tuhan dah bilang fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi ketika dia dapat usran, dia tahu dia mendapat yusran yang dia tak dapat rasa itu yusran. Tapi dia tahu ada. Maka disyukuri yusran yang dia tak rasa. Maka di ketika itu dia dapat usran, dia dapat payah, dia boleh alhamdulillah kerana dia tahu ada yusran di sebalik usran itu. Ada plan Allah Ta'ala di sebalik usran itu, ada yusran. Maka walaupun dia tak nampak itu yusran, dia tak rasa itu yusran, dia yakin ada yusran, ada kemudahan. Baik itu dia alhamdulillah, dia gembira walaupun dia tak rasa yusran itu. Tapi dia tahu ada. Dia tahu ada. Yang ada boleh menjangkakan, ya tak ya. Dengan aku dapat ini, aku terpelihara daripada ini. Dengan aku dapat ini, aku terpelihara daripada ini. Alhamdulillah. Orang rasa aku dalam derita, mereka tak tahu aku dalam seronok. Aku sedang menikmati nikmat Allah. Kau dalam payah. Payah tu sampel rupanya. Tetapi di sebaliknya itu yang mudah. Orang begini ya, orang begini dia sangat dia tengok apa. Seperti ada seorang perempuan, saya tak ingat isteri imam siapa, ada sebut nama suaminya ya. Tengah jalan kakinya tersandung besi. Terkopak kuku ibu jari kakinya. Bercungi, berdarah tu. Aduh, punya sakit. Aduh, tu dia ketawa. Kenapa kak? Tak sakit? Sakit lah pula tak sakit. Mana tak sakit kaki begini. Habis kok ketawa. Aku terbayang apa nikmat di sebalik ini agaknya. Maka dia bayang apa yusran di sebalik usran ini membuat dia senyum, membuat dia ketawa. Allah. Orang ketika dalam peringkat begini ya, dapat payah pun dia boleh gembira. Dia boleh gembira, dia tahu ni daripada Tuhan dia. Daripada Tuhan dia. Dia happy sekali, dia gembira. Yang ketiga boleh capai peringkat ini kalau ada banyak makan painkiller. Orang lagi makan painkillernya pagi, petang, siang, malam. Berbotol-botol painkillernya. Kalau injection tu berdos-dos, bukan 1-2 dos saja. Berdos-dos dia punya
vaksin dia tu, vaksin daripada kena virus keluh kesahnya tu. Apa dia punya painkiller dia? Kenapa sayang? Kenapa nangis? Tak mau nangis ya. Apa dia punya painkillernya tu apa? Zikrullah. Zikrullah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah dengan berzikir pada Allah Taala jiwa akan jadi tenang. Jadi jiwa yang tenang tu jadi cushion tau. Kena impact tak rasa. Kena impact tak rasa. Relax saja. Dia banyak zikir, dia ingat Allah, hatinya jadi kuat. Ini kita boleh tengok tau. Kita boleh tengok orang-orang Hadramaut ya, mereka anaknya ramai. Paling tidak 7-8. Diorang tak ada, jarang family planning macam kita ya. Gajinya apa sajalah. Kalau jadi cikgu Darul Mustafa tu, gajinya lah, duit kita sekarang saya tak tahu. Kalau duit dululah gajinya RM80, RM70 duit Singapura. Dalam 200 lah duit kita. Sini ada cikgu gaji 200 tak? Tak ada ya. Begitu ya. Anaknya ramai, tak cukup. Umar suruh kahwin lagi, ada janda susah kahwin. Allah, begitu ya. Allah, begitu ya. Mereka punya kehidupan. Kalau kita dapat kahwin dua rasa seronok tau ya. Mereka punya kahwin dia tu maknanya pikul tanggungjawab tau. Atau ada janda anak 6 pergi kahwin. Lagi tua pada dia, kahwin Allah, sampai begitu sekali ya. Orang-orang begini semua tu. Banyak-banyak zikir. Dia kalau tengok kita kesian ya, korangnya kesian. Tak tahu apa negeri korang kalau kerja sampai malam gitu ya. Kesian korangnya, kesian. Dia tengok kita kesian. Kita tengok dia kesian tau, tapi dia boleh pandang kita kesian. Aku dengar negeri korang kalau buat kerjanya cara kehidupannya begini ya. Kesian korangnya, tak apa korang sabar ya. Korang sabar dia bilang. Padahal kita tengok pasal dia banyak zikir. Banyak zikir, banyak pada ibadat kepada Allah Taala. Maka segala kepayahan pada dia tu easy, dia boleh go through. Allah, tengah tak ada apa-apa, puasa nak puasa saja. Semua makanya buka sahur pun sikit aja. Allah, jadi lapar kita pun ada point. Allah, begitu mereka. Ada nikmat makan. Begitu saja kehidupan mereka. Redha senantiasa ada jalan keluarnya ya. Pasal apa? Mereka banyak painkiller. Painkiller ialah zikrullah. Kena apa-apa semua tak rasa semua tu. Kenapa boleh senyum? Kenapa boleh rasa ini? Tak ada apa-apa pada diri mereka. Yang keempat, kerana cinta kepada Allah. Sebab orang kalau cinta kepada sesuatu, kekasih, apa kekasihnya buat pun dia gembira. Betul tak? Cuba kita tak kekasih sama orang. Orang cubit kita ke, orang pukul kita, marah. Jalan laju sikit lah. Apa ni pukul-pukul orang? Cuba kekasihnya. Pukul, mengada-ngada, manja bukan main lagi. Nganda pun gitu. Apa, senyum-senyum, kena senyum-senyum. Apa orang senyum-senyum kambing? Pasal mata airnya yang cubit. Pasal mata airnya bikin apa pun semua suka. Mata airnya bikin kuih hangit. Tak apa, abang memang suka kuih hangit. Pembohong. Pasal kalau mata airnya makan kuih hangit pun rasa sedap. Pasal kekasihnya. Dia dah tahu kekasihnya buat ini semua tu dengan kasih sayangnya. Walaupun kuihnya hangit, walaupun tehnya pahit, umpamanya lah, tapi dia buat dengan kasih sayangnya, dia hargai kasih sayangnya. Ini kan pula Rabbul Alamin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu ni lantaran dari kekasihnya. Takkan Tuhan nak bikin apa kecuali macam mana pahit, macam mana pedih, macam mana perit, tetapi dengan kasih sayang Tuhan. Dengan kasih sayang Tuhan, maka yang dihirup tu kasih sayang Tuhan. Dia tak terasa pahitnya, dia tak terasa pedihnya, dia tak terasa perihnya, yang dirasa kasihnya. Dia rasa kasihnya dari Allah. Aku happy. Subhanallah, orang dalam peringkat gini sudah nafsul radiyah. Ketika ini grafnya sudah mula up. Istiqamahnya up. Dia punya rasa takut kalau menurun ialah kalau dia bukan turun ke bawah gini. Turun ini dia terdatar sikit aja dia takut. Ketika inilah kalau tak diuji oleh Allah Ta'ala dia risau. Aku kok tak diuji. Sayyidina Ali. Sebab Nabi dah bilang tidak sewegi orang mukmin tu tak dapat satu ujian besar dalam tempoh 40 hari. Kerana Nabi mengatakan semakin orang mukmin tu seperti lalang, seperti rumput di tengah padang. Sentiasa diuji sampai terumbang-ambing. Petang berjemur, malam berembun, dipijak orang. Datang angin barat dia ke timur, datang angin timur dia ke barat. Begitu ya. Itu orang mukmin, senantiasa diuji oleh Allah Taala. Lagi banyak uji oleh Allah Taala, itu tanda kau mukmin. Kau mukmin kau lebih kuat. Sayyidina Ali kalau lepas 30 hari belum dapat apa-apa dah mula risau. Nama aku dah keluar dari senarai ke? Aku kok belum diuji?
Kalau kita, aku kok asyik diuji, dia aku kok belum diuji. Dapat ujian, alhamdulillah, seronok. Dia tak rasa pedih, dia rasa kasih, itu peringkat tinggi nafsul radiyah. Dan tak mudah nak sampai ini, tak mudah nak sampai ini. Akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai ujian. Kalau ujian yang kita dapat itu masih belum apa-apa. Ujian kita dapat itu semua masih lantaran dosa kita yang banyak. Ujian yang kita dapat itu lantaran kita masih lalai pada Allah Ta'ala. Kalau peringkat kita dapat ujian, masih apa tahu tuan-tuan sekalian? Masih nak bawa kita kepada bau nak cecahkan nafsul mutmainnah. Ibarat orang sudah sampai di pekarangan istana, nak menuju menghadap tuanku, tapi belum rela nak menyerahkan dirinya kepada tuanku. Masih berligar-ligar dekat pekarangan istana. Sekejap jenguk luar, sekejap masuk. Sekejap jenguk luar. Maka ketika itulah, ini dia diuji. Allah Ta'ala antarkan dia 2 anjing yang liar. Satu anjing bernama syaitan, satu anjing bernama nafsu. Gejolak, sangat gejolak. Maka apabila anjing ini datang, kalau anjing biasa dia boleh lawan. Tapi kalau anjing yang dihantar oleh sultan, dia tak boleh lawan. Kenapa? Biar dia terus lari menghadap sultan. Ya tuanku, tolong patik tuanku, tolong patik tuanku. Orang dia dah mula ibadat, sudah mula tahu ini maksiat, sudah mula nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, sudah mula cari ilham. Dah sampai di ambang nafsu nak tenang ibadat, kok masih nak jenguk maksiat. Ketika tu Allah Ta'ala uji dia. Dia kasih maksiat lagi besar, kasih seronok lagi besar. Nafsunya pun naik. Kita tu ngeri dia. Apa aku nak jatuh balik? Tak nak. Dia cuba nak lawan, tak boleh lawan. Terus, ya Allah, tolong hamba, ya Allah, tolong hamba, ya Allah. Kalau peringkat kita sekarang ujian, masih baru nak cecah. Naik daripada amarah, nak ternaik kepada lawamah. Daripada lawamah, nak ternaik kepada mulhamah. Mutmainnah pun masih payah lagi. Kalau kita, jangan sekarang kita dapat ujian, kita dah rasa, bermakna aku sudah capai nafsul radiyah. Ngada-ngada jangan. Agak-agaknya lepas ini perkara semua aku akan menjadi wali. Jangan angan-angan. Kalau peringkat kita, ya Allah, ini semua mudah-mudahan pengampun dosa aku yang banyak. Ya Allah, ini semua mudah-mudahanlah janganlah lantaran murka-Mu padaku, ya Allah. Ya Allah, janganlah dengan ini aku melorot, aku merosot, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Begitu ya. Itu kalau peringkat kita lah. Peringkat mereka orang-orang soleh tinggi, dan ada orang yang sudah sampai makam-makam begitu semua. Takkan jadi wali tak ada ujian begini. Kan kita bilang banyak wali. Kita minggu depan nak hadir Halaqah Kupalo. Ujiannya punya ku semangat lagi ya. Kita tak tahu tapi confirm dapat ujian. Macam mana tahu? Firman Ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, dzalika huwal fawzul azim. Adalah wali-wali Allah Ta'ala itu. Tiada gementar mereka dan tiada mereka duka cita. Mereka adalah orang yang kuat iman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka busyra, karamah-karamah dari dunia sampai ke akhirat. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Kenapa Allah Ta'ala sebut kejayaan yang besar? Kerana di sebalik dia dapat semua tu dapat ujian yang sangat besar. Dapat kejayaan besar bermakna dapat ujian yang sangat besar. Seperti Habib Jaafar, bapa Habib Ali. Karamah dia suluk keluar duit. Nyata-nyata Habib Ali pun gitu, tetapi Habib Ali mastur, tak nampak. Kalau Habib Ali bilang cucu dia, ambil kat tepi situ, ambil kat situ ada duit, pergi bayar sana, pergi bayar sini. Habib Ali ya, cukup-cukup duitnya pulaknya. Takkan Habib Ali simpan duit kat tepi katil, tepi celah situ, tepi celah sini, ambil duit kat celah situ. Ambil duit celah, pergi bayar. Tamu datangkan, order dulu, nanti bayar. Tamu, korang kedai tahu Habib Ali mesti bayar punya. Ambil duit, cukup-cukup untuk bayar kedai Habib Ali. Tak depan-depan orang, tapi cucunya tahu ya. Habib Jaafar, bapa Habib Ali, lagi dia punya karamah. Depan-depan orang dia seluk bawah. Dia bangkit, orang bongkar tilam dia bawah, halas bawah dia, lihap dia tu bukan tilam pun, kain lipat aja. Ambil simpan duit bawah alas agaknya. Tengok tak ada apa-apa. Dah habislah. Dia duduk. Orang nak balik dia seluk lagi, dia kasih lagi. Alamak, ada pulaknya. Dan orang-orang tarim cerita, dia kasih, nanti dia beri sama kita, nanti balik kita tanya, kau dapat berapa? Jumlahkan berapa tahu kalau duit sekarang lah. 10,000 US.
Bukan kecil-kecil tau, bukan RM10, kau dapat RM2, dapat RM1, RM3, dah tu mungkin beli buah kanah lah. Pun jadi juga. $10,000 tu. Sekarang $10,000 pun dah besar juga ya. $10,000 duit tanah Melayu berapa? Ringgit tanah Melayu. $40,000. $40,000 ringgit tanah Melayu ya. Zaman dulu lagi. Berapa banyak? Ada orang yang saya beli rumah dia tu, dia bilang, Habib Jaafar kasih aku duit sampai aku boleh beli lori. Bukan boleh beli gula, beli beras, beli lori. Satu hari dia Habib Jaafar seluk-seluk. Habib Mastur tu imam Masjid Sagaf. Imam Masjid Sagaf. Lepas dia Habib Sa'ad. Lepas Habib Sa'ad, Habib Abdullah bin Ali, bapa Habib Muhammad bin Abdullah. Masa Habib Mastur zaman dulu, Habib Mastur tengok Habib Jaafar seluk duit, dia berkata dalam hati, ya Allah, kalaulah aku dapat macam Habib Jaafar ni, ya Allah, anak aku banyak, nak bayar bil, nak bayar apa semua, hutang pun banyak. Kalaulah aku dapat macam Habib Jaafar. Dia cakap dalam hati dia tahu, dia tengok Habib Jaafar, cakap lah. Habib Jaafar terus tengok dia. Wahai anakku Mastur, kau kan senang dapat ini. Oh, dia tahu, aku cakap dalam hati aja. Kau senang dapat ini, dia punya ujian tak punya teruk, punya payah. Kalau kau kena pun tak tahu kau boleh tertanggung ke tidak. Sudah, kau terima apa yang kau punya bahagian. Allah. Kalau begitu ya, pada wali-wali mereka mengalami ujian yang macam-macam. Kalau kita kena pun kita tak tahu boleh sanggup, kita tidak sanggup. Dia punya ujian begini. Kita bilang sekarang dia punya istiqamah dah begini. Dia punya ujian, ketika dia ujian dia naik begini, ketika tu ibadat dan khidmat dia pun naik begini. Kalau kita belum ujian kita masih belum apa-apa, kita punya ibadat pun kadang-kadang merosot. Ya tidak. Kalau kita dapat maintain ibadat, diuji oleh Allah Ta'ala. Turun naik juga. Turun naik juga. Mereka ketika ujian mereka naik, mereka stay on mereka punya ibadat. Still up. Oh, itu istiqamah mereka tinggi. Special orang-orang begini ya. Orang bilang setinggi-tinggi karamah ialah istiqamah. Dan istiqamah mereka tak macam istiqamah kita ya. Istiqamah mereka tak macam istiqamah kita. Istiqamah mereka ialah istiqamah yang juang betul-betul lawan hawa nafsu mereka ya. Dan mereka hadapi macam-macam mereka hadapi ya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang yang martabat-martabat begini. Paling-paling tidak dapat nazarah mereka. Paling-paling tidak dapat tengok ini rupanya wajah-wajah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita rasa malu. Aku baru diuji sikit sudah menggelapu. Sedangkan orang ni diuji bertalu-talu ya. Orang ni diuji bertalu-talu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia boleh steady pulanya. Allah, paling-paling tidak kita jumpa orang-orang gini. Kalau tak dapat jumpa orang gini, hadir hal-hal orang begini. Kerana orang-orang begini ialah orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Amli baca doa ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تؤيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا
واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين الفاتحة. Kalau kita nak congak kepayahan orang-orang ini semua, congak akhirat. Mereka ni orang yang kalau semberang sirat macam cepat kilat. Mereka ni orang yang kalau hisap hanya tunjukkan saja, cepat dah clear. Mereka ni orang yang kalau diri di mahsyar 50,000 tahun, dia hanya rasa macam sikit waktu saja. Sedangkan ada orang yang diri mahsyar 50,000 tahun, matahari sejengkal atas kepala. Sedangkan ada orang hisap ditanya sampai menggeletar-menggeletar tak dijawab. Sedangkan ada orang semberang sirat jatuh yang ada beribu tahun baru sampai. Segala kepayahan itu mereka dah rasa kat dunia. Agak-agak ringan tak kepayahan itu? Kepayahan yang boleh menebus, kepayahan yang mereka rasa ialah kepayahan Allah Ta'ala pasangkan mereka kepayahan yang boleh menebus 50,000 tahun di mahsyar. Kepayahan yang boleh buat mereka dihidangkan makan di mahsyar. Kepayahan yang boleh buat mereka dapat hisab yang tak ditanya. Kepayahan yang boleh menebus mizan yang terus berat. Kepayahan yang boleh menebus sirat boleh cepat itu. Jadi kau ingatkan mereka dapat dapat gitu semua tu senang-senang. Kalau tak dapat ini, dapat itu. Maka Allah Ta'ala nak mereka elak itu, maka Allah Ta'ala beri mereka begini. Payah, berat. Jadi siapa yang dapat ujian, kau mohon ya Allah. Ini untuk ujian bagi kita juga. Kalau kita dapat ujian, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini mudahkan sirat aku. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini mudahkan hisab aku. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini mudahkan timbang aku. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini memudahkan aku bagi menghadapi satu perkara yang lebih besar akan datang. Tidak kita di-jack sekarang, ditekan sekarang, kecuali nak di-jack up untuk future. Sama ada future dunia ataupun future akhirat. Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Agung, Maha Bijak, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu
surga